Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Sering kali apabila kita bercakap tentang penggunaan bahasa Melayu, saya teringat kepada saranan Datuk Adila KP di Iftar satu ketika dulu. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dan sebenarnya ini memerlukan kerajinan, sesuatu yang berterusan, dan ini yang juga kita ingin bicarakan bersama tamu kami dalam talian pagi ini, Profesor Dr. Vijaya Lachmi Subramaniam. Skop perbincangan kita adalah memartabatkan bahasa Melayu. Selamat pagi, Prof. Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini, Prof. Doktor. Sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan yang kita raikan, perlu sebenarnya untuk kita ingatkan, sama-sama mengingatkan sesama sendiri pentingnya memartabatkan dan mencintai dan memperjuangkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Pandangan Prof. Doktor sendiri, Prof. Doktor mengkhususkan bidang pembelajaran dan memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Bagaimana perjuangan doktor dan apa yang menyebabkan Prof. Doktor sendiri memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bidang kajian? Okey, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan untuk berkongsi tentang pemartabatan bahasa Melayu. Pandangan saya tentang kecintaan terhadap bahasa Melayu ni boleh dikembangkan lagi sempena Bulan Kebangsaan, iaitu untuk kita semua sedia maklum, iaitu generasi Alpha A, iaitu kecintaan bahasa Melayu ni dapat disemaikan dalam kalangan generasi A melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya, kita boleh memperbanyakkan aktiviti bahasa, khususnya untuk mencipta pantun, mendeklamasikan sajak, mereka poster, mengarang, pidato dan sebagainya. Semua aktiviti ini adalah menjurus ke arah digital untuk mencungkil minat generasi muda di samping menyemai semangat patriotik. Selain daripada itu, peranan media sosial mewar-warkan segala maklumat dan rancangan perpaduan kaum sepanjang Bulan Kebangsaan dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya, kempen kesedaran itu sangat penting, iaitu dapat menyemaikan rasa cinta akan bahasa kebangsaan sejajar dengan pepatah Melayu yang berbunyi, maju bahasa, majulah bangsa, dan bahasa jiwa bangsa. Jelas mencerminkan sebagai tanggungjawab setiap warga negara Bumi Pertiwi yang tercinta ini untuk mendaulatkan bahasa Melayu yang berperanan sebagai penyatuan rakyat yang berbilang kaum. Jadi tiga-tiga ini pentinglah. Ya, Prof, apabila kita bercakap tentang penggunaan dan penghayatan bahasa Melayu itu, sebagai seorang yang bukan penutur jati, bagaimana untuk kita menanam kecintaan terhadap penggunaan bahasa Melayu itu? Kerana bahasa Melayu tidak digunakan di rumah bersama dengan ibu bapa, bersama dengan kaum keluarga kita, tetapi kita terpaksa menghayatinya di luar perkarangan rumah mungkin. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menanam semangat kecintaan itu, Prof, terutama sekali di kalangan bukan penutur jati? Okey, artinya kesedaran tentang sebagai bukan penutur jati ni, kita kesedaran penanaman macam dalam jiwa, iaitu kita sedia maklum bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi Malaysia yang telah memudahkan rakyat jelata majmuk untuk memahami dan berkomunikasi sesama sendiri menggunakan bahasa tersebut. Jadi sebagai bukan seorang yang bukan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, kita sedar iaitu bahasa rasmi Malaysia, iaitu bahasa Melayu bertindak sebagai bahasa rasmi Malaysia. Yang kedua, bahasa Melayu ni bertindak sebagai bahasa perpaduan yang berperanan menyatukan pelbagai etnik di bawah satu payung digelar sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar yang utama untuk menyeragamkan sistem pendidikan di sekolah dan di pusat pengajian tinggi di Malaysia. Lepas tu, bahasa Melayu menjadi cetusan identiti semua kaum di Malaysia. Dan bahasa Melayu juga berkembang sejajar dengan perkembangan zaman. Pak patah peribahasa, tak lapuk dak
tak lapor dek hujan, tak lekang dek panas. Jadi keseluruhan peranan bahasa Melayu ni menjadi peranan macam kita katakan lingua franca, iaitu bahasa perhubungan. Jadi kesedaran ni perlu dan disedar memberikan kesedaran kepada penutur bukan jati untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan kedudukan dan keunggulan bahasa Melayu yang dijelaskan tadi menjadi unsur pemangkin penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan jati untuk memelihara keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Prof, dalam barangkali kegairahan pengamal media sendiri, ini merupakan sebenarnya peringatan kepada kami juga. Kadang-kadang ada cara penyampaian penggunaan bahasa itu yang cuba diletakkan berdaya saing di peringkat global, tapi ia tidak memberikan gambaran yang baik kepada bahasa Melayu sendiri. Malah ada juga baru-baru ini di laman akhbar saya lihat pasukan sekian-sekian melakukan exercise disiplin. Apakah salahnya kalau digantikan perkataan exercise itu, pasukan sekian-sekian melakukan latihan disiplin di kalangan para anggota. Pandangan Prof bagaimana? Pengamal media juga perlu lebih bertanggungjawab dalam penyampaian mereka dan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Untuk makluman penonton, exercise bukan kata pinjam. Yang betul pun. Betul pun. Silakan, Prof. Betul. Saya setuju dengan pandangan, iaitu kita dah ada, perkataannya sudah ada. Tetapi bila kita bagi keutamaan kepada bahasa ketiga, iaitu bagi kita bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa global, jadi pencampuran kod ni memang berlaku. Jadi bila kita nak ni siaran dalam perkembangan tempatan ni, sosial media lah, itu mesti kira lah usaha yang memang kita harus berhati-hati semasa menyiarkan sesuatu perkembangan dalam bahasa Melayu, terutamanya dari segi aspek tata bahasa ni, agar tidak menjejaskan ketulinan bahasa Melayu tu. Selain itu, kita seharusnya juga mengelakkan pencampuran kod dalam bahasa Melayu agar dapat memelihara kesantunan bahasa Melayu. Dan pihak media sosial ini sentiasa kena tahu peka dengan perkembangan bahasa dari semasa ke semasa agar dapat menjamin mutu bahasa kebangsaan. Sebab sekarang generasi digital ni lebih terpengaruh dengan media sosial. Jadi pengaruh media sosial ni, penggunaan dari segi bahasa ni, memang salah satunya mereka terikut-ikut nanti, macam exercise tadi, latihan. Jadi sudah ada perkataan dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang pihak media sosial ni sentiasalah mereka mengawasi pembangunan bahasa Melayu dari segi aspek tata bahasa, dan ada tak bahasa ni yang digunakan dalam media sosial ini gramatis dan sebagainya. Jadi kenalah telus dalam bila kita menyampaikan maklumat menerusi media sosial. Kerana Prof membangkitkan isu berkaitan dengan media sosial ini, bukan sahaja bahasa Melayu yang terancam penggunaannya, tapi semua bahasa sebenarnya sedang dirojakkan, dieja dengan cara yang lebih mudah dan digunakan dengan cara yang sebelum ini tidak pernah kita lihat. Namun untuk generasi zaman sekarang, generasi TikTok dan sebagainya, penggunaan bahasa seumpama ini adalah suatu yang memudahcarakan komunikasi di kalangan mereka. Jadi bagaimana Prof Dr. ingin bercakap kepada golongan muda ini yang sudah pun sebati dengan penggunaan bahasa-bahasa ringkas, bahasa-bahasa mudah dan bahasa yang dirojakkan ini? Jadi yang bahasa yang macam sedia maklum, bahasa yang dirojakkan ni, artinya dari segi dalam sistem pendidikan kita lah sebagai bahasa pertama ataupun bahasa kedua, iaitu dari sekolah ni kita dah tahu dah, iaitu penyampaian kita dah daripada aspek bahasa penyampaian ni adalah daripada cikgu-cikgu, iaitu mengawal iaitu penggunaan bahasa Melayu yang betul dari segi gramatis dan sebagainya. Tapi dari segi media ni
bila artinya pandangan saya jadi pihak media ni untuk memartabatkan, kita mewar-warkan, memperkasakan bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, dan kita ada bulan untuk memperkasakan bahasa Melayu secara meluas di Malaysia. Jadi satunya yang saya nampak ni, yang generasi Alpha ataupun tadi saya katakan generasi A ni, kita kena jaga jadi. Jadi semua media dan semua pengguna dari segi platform yang menggunakan bahasa Melayu ni, kita kena bertekad menggunakan bahasa Melayu yang gramatis. Tak kira artinya yang pengaruh dari segi TikTok, dari segi WhatsApp ni adalah artinya kemungkinan generasi ni telah pun menyudahkan alam persekolahan. Jadi bila dah menyudahkan alam persekolahan ini, kita tak boleh kawal dah. Jadi untuk bahagian itu, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bertekad menggunakan, sebab kita dah ada platform untuk memperkasa, memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kita sendiri bertekad untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bagaimana pula saranan ataupun nasihat Prof sendiri dari segi pembelian ataupun pemilihan bahan bacaan yang lebih berkualiti, sekiranya tidak membeli buku sekalipun, mencari artikel yang menggunakan penggunaan bahasa yang betul untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Melayu ni? Okey, terima kasih. Untuk yang untuk bacaan ni, aspek bacaan, kita sedia maklum, iaitu untuk memartabatkan ataupun untuk memperkasakan bahasa kebangsaan ni melalui aspek bacaan. Jadi aspek bacaan ni merujuk kepada macam buku-buku yang berkualiti, dan buku-buku peranan ibu bapa dan pihak sekolah, guru dan semua terlibat, iaitu dari segi tabiat membaca buku berkualiti, iaitu kunci pembangunan kemahiran bahasa Melayu. Jadi apakah tu buku-buku berkualiti? Buku-buku ilmiah, buku pelajaran, buku teks, buku yang dihasilkan menerusi penyelidikan, bahan bacaan yang diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ada majalah-majalah. Dan buku-buku berkualiti ni, kenapa kita rujuk kepada buku-buku yang berkualiti? Sebab struktur dan isi kandungan buku-buku tersebut adalah tersusun. Seterusnya penggunaan bahasa baku ada digunakan, dan penekanan terhadap kegramatisan bahasa tu sudah ada dah, kita nampak, dan penggunaan istilah yang tepat mengikut konteks, penyampaian maklumat dalam bentuk yang mudah dan ringkas, kesahihan ilmu tu dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi nescaya buku-buku yang berkualiti, yang berbentuk ilmiah ni dapat meningkatkan kemahiran bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya, langkah yang ini ataupun tabiat membaca ni dapat memperkasa ataupun memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Baik. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dengan satu mesej yang begitu penting sekali untuk kita tanam, untuk kita semai di kalangan anak-anak muda kita, terutama sekali ketika kita menyambut bulan kebangsaan, memartabatkan penggunaan bahasa Melayu, suatu yang penting untuk kelestarian penggunaannya nanti. Terima kasih Prof. Dr. Vijay Lachmi kerana sudi bersama kami pagi ini, dan kita juga harapkan barangkali setiap hari sedikit demi sedikit kita cuba menguasai dan memperbetulkan apa yang barangkali tersilap guna sebelum ini. Kita akan berehat seketika dalam Saat Pagi Malaysia dan kembali selepas ini dengan banyak lagi yang menarik dan juga bermanfaat. Teruskan bersama kami.